Anda sedang menonton Buletin Awani Khas. Terima kasih kerana bersama kami di Astro Awani sejak awal hari ini untuk mengikuti perkembangan penuh mengenai kemelut politik negara dan juga beberapa perkara dan juga yang cukup signifikan dalam sejarah politik negara kami laporkan pada hari ini. Sambil itu juga kami membawakan perkembangan-perkembangan yang lain yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga program vaksinasi serta hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhannya di astroawani.com, dan juga perhatian juga kami berikan juga di aspek ataupun di peringkat antarabangsa dengan apa yang berlaku di Afghanistan. Namun hari ini saya masih lagi bersama dengan Dr. Sharifah Shahira, pengasis politik, dan juga Datuk Dr. Madeline Burma. Datuk Dr. Madeline Burma, kalau dapat saya mulakan dahulu dengan Datuk Dr. Dalam aspek tertentu, mungkin kita melihat betapa pentingnya pembentukan kabinet baharu, kerajaan baharu ini dilakukan dengan secepat mungkin kerana ada dua agenda utama dalam hal ekonomi yang perlu diselesaikan segera. Sekarang bulan Ogos, patutnya kita sudah bergerak dan juga membincangkan apa yang kita mahu isi dalam belanjawan 2022. Rancangan Malaysia ke-12 belum lagi kita bentangkan, Datuk Doktor. Bagaimana dalam aspek ini perlu dilakukan dengan segera kerana dinamik politik berbeza sekali apabila pandemik berlaku. Justru angka-angka kajian-kajian yang dilakukan menuntut juga angka-angka yang terbaru. Bagaimana kita melihat dan juga mahu mengatakan kepada ahli-ahli politik ini, cepat berbincang kerana banyak kerja nak dibuat sekarang ni. Azul, memang betul ya, dua perkara yang besar. Satu ialah rancangan Malaysia ke-12 dan satu lagi yang tadi Zul sebut itu lagi mendesak. Bayangkan bajet akan diumumkan sepatutnya biasanya setiap tahun bulan Oktober. Now dah pertengahan bulan Ogos, dan kita tahu proses mendapatkan maklumat bottom up ya daripada rakyat dan juga daripada segala aspek itu sudah pun bermula. Jadi kita membayangkan nanti lazimnya kerajaan baru tu akan terpaksa satu ialah memperkenalkan agenda baru dalam bajet dia, ya. Sebab yang sebelum ini memang kerajaan yang lama. Itu nombor satu. Satu, di mana nak cari duit dia, ya, bajet tu memang sudah ada peruntukan lah. Tetapi perlu ada penambahan. Kalau ada penambahan, sebab agenda selepas agenda kerajaan baru ini lagi banyak, seperti yang Dr. Sharifah sebutkan tadi, harapan menggunung terhadap kerajaan yang baru ini, bahawa mereka ini di rakyat mengandaikan okey, mereka inilah orang yang yang akan dapat menyelesaikan kalau tidak semua masalah COVID yang berkaitan dengan COVID dan politik, sekurang-kurang sebahagian besar. So satu ialah bajet itu. Bajet ini sangat-sangat penting ya. Kalau kita lihat kita tidak pernah di dalam sejarah Malaysia di mana bajet itu ditangguhkan, atau bajet itu bukan ditangguhkan, maksudnya satu perubahan yang besar ya, walaupun kita lihat semasa PH naik sebagai kerajaan, di mana sebelum itu ialah Barisan Nasional yang memegang, pun tidak begitu besar meja rombakan dia. Jadi saya amat mengharapkan supaya tidak adalah satu rombakan yang terlalu besar sehingga mungkin melewatkan atau menyebabkan agenda penyelesaian masalah COVID berkaitan dengan ekonomi ini dapat diselesaikan. Okey, berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12, memang kita tahu bahawa benda ini akan berterusan walaupun adanya kerajaan baru, sebab benda dia sudah 5 tahun dan sebagainya. Tapi satu lagi yang saya ingin, yang saya khawatiri ialah Zul, ialah berkaitan dengan apa yang kita katakan pelan pemulihan ini. Pelan pemulihan pasca COVID ini. Sebab memang kita lihat kerajaan sebelum ini di bawah Yang Berhormat Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tan Sri Mahyudin, sudah pun merangka pelan dia. Dan kita tahu dan telah pun dibentangkan pelan itu. So jadi kita nak tahu juga, adakah kerajaan baru akan membatalkan kesemuanya, atau adakah dia akan melaksanakan menambah baik. Yang saya sangat harapkan, saya nak ialah penambahbaikan. Janganlah disebabkan oleh perbezaan politik, maka kita ketepikan segala-galanya tu. Kita ketepikan apa yang telah dirancangkan dalam bajet, kita ketepikan apa yang telah dirancangkan oleh predecessor sebelum itu, rancangan Malaysia ke-12, dan ketepikan atas nama politik, atas nama untuk nak melihat sebagai juara lah. So jadi walaupun saya suka reform,
Tetapi bagi saya ada setengah benda tu perlu kita teruskan. Dan kita sebab dalam ekonomi bukan saja politik, dari segi ekonomi peralihan transisi itu sangat penting ya. Kita tidak mahu sehingga ke satu tahap di mana negara kita akan menjadi kucar-kacir disebabkan ada yang putus makanan, di mana perniagaan yang dulunya sudah dijanjikan, moratorium sudah dijanjikan sebagainya di bawah kerajaan sebelum ini tiba-tiba ditarik balik dan sebagainya. So itu yang kita tak nak, Zul. So saya amat-amat, ini harapan saya sebagai rakyat biasa dan juga sebagai seorang yang adalah mengkaji sedikit sebanyak. Kita harapkan satu transisi bukan saja dari segi politik tetapi dari segi dasar negara. Tapi ada setengah benda tu memerlukan reformasi jangka panjang. Mungkin perlu difikirkan GST semula. Tapi jangan laksanakan dalam masa tahun ni. Mungkin bajet 20 setahun atau 2 tahun selepas ini. Okey, itu yang saya nak sebutkan dulu, Zul. Tapi itu mungkin tidak mudah apabila satu parti politik ataupun kerajaan baru naik, apa sekali bloknya pun akan ada isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi dan kebajikan rakyat itu akan diberikan branding politik ataupun diberikan penjenamaan politiknya. Pada pandangan Prof. Datuk Dr. Madeline Bermah, bagaimana ketika pandemik ini, ketika kita masih lagi tidak menentu mengenai gaji kita, mengenai pendapatan dan juga masalah kesihatan kita, betul, perkara itu tidak boleh dilakukan. Apa yang bagus kena jalan, apa yang tidak baik ditinggalkan dan perlu dipertingkatkan, bukan duk begitu saja. Okey. Saya bukan orang ahli politik ya. Mungkin Dr. Sharifah boleh menjawab dari perspektif politik. Jadi bagi saya kehebatan seorang pemimpin selepas ini, dia mempunyai jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Kalau kita tengok Tan Sri Mahyudin, saya tidak mau melabelkan dia mana-mana sebab saya tidak mengkaji. Tapi banyak juga agenda yang telah dibawa oleh kerajaan PH yang diteruskan. So, jadi penerusan ini, transisi sebegini, bagi saya memerlukan jiwa yang besar seorang pemimpin. Tidak hanya untuk mematikan walaupun benda itu baik. Ya. So, itu yang saya sangat-sangat harapkanlah. Mungkin macam tadi saya katakan, saya bukan seorang ahli ekonomi, mungkin itu terlalu ideal. Ya. Saya inginkan satu di mana dasar yang baik, teruskan. Tapi kalau ada yang perlu ditambah baik, kita tambah baik. Dan kalau perlulah nak tukar nama, tukarlah nama. Tetapi matlamat akhirnya seperti yang disebutkan tadi, ialah this balance between political survival dengan survival rakyat. Biarlah survival rakyat itu diutamakan. Saya rasa saya dengan Dr. Sharifah itu, dia adik saya tu, kami berdua sangat memberi perhatian pada itu. I hope she agree with me. Dr. Sharifah, saya suka raikan perbezaan idea, tapi kalau bersetuju tak ada masalah. Cuma kalau ada, pastinya parti-parti politik tertentu yang mungkin menjadi kingmaker dan juga bermuafakat pada ketika ini untuk membentuk kerajaan, ada tawaran dan juga ada hajat yang mereka perlu laksanakan dan juga perlu mereka minta dalam negosiasi itu. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat bahawa ini bukan sahaja mengenai apa yang parti saya dapat, tetapi untuk negara. Kita kurang negarawan dalam negara. Mungkin tak ada negarawan di negara ini. Kita perlukan lebih ramai dalam aspek itu. Dalam bagaimana kita nak melihat bahawa siapa pun yang bermesyuarat secara fizikal ataupun dalam talian pada ketika ini untuk membentuk kerajaan perlu memilih ciri-ciri dan juga karakter yang mengutamakan rakyat itu secara keseluruhan dan tidak menjadikan rakyat sebagai modal politik kononnya mereka lebih ke hadapan. Itulah, kalau kita tengok dari sudut ahli politik ni, dia memang DNA dia lain ya, sebab dia perlu mengambil kira political survival mereka kerana itulah the ends justify the means. Kalau tak dapat kekalkan kuasa, macam mana nak membuktikan bahawa mereka itu merupakan pemimpin yang baik? Itu teori Prince lah, Machiavellian way of cara-cara tu kan. Namun waktu sekarang ni memang waktu yang kritikal ya. Kita memang perlukan negarawan ya. Jemput dua orang ahli akademik ni memanglah akan ideal ya. Kita memang perlukan negarawan pada masa kini. Kita bukanlah perlu, kita haraplah ya ahli-ahli politik bukan hanya melihat dari sudut survival diri ataupun survival parti, tetapi melihat kepada di mana Malaysia dalam masa 5 tahun akan datang ya, ataupun 1 tahun akan datang. Adakah na'udzubillah kita akan buat U-turn pula
ya, daripada negara dah nak dekat di ambang maju ke baru nak start balik ya, negara membangun. Ya, ini adalah yang paling penting untuk dipikirkan sekarang oleh ahli-ahli politik, terutamanya Perdana Menteri yang baru yang kita akan dapat dalam masa yang singkat. Dan sudah tentu ya, untuk menuju ke negara maju, contohnya yang paling utama rasuah, isu rasuah perlulah ditangani dengan segera, dan rakyat nampak ya, kerana semua perkara informasi semua di hujung jari ya, dan oleh kerana itu kalau ada salah laku, kalau ada perkara-perkara yang pelik-pelik yang dilakukan oleh ahli politik, rakyat dapat menyaksikan. Ya, mungkin rakyat tak dapat buat apa-apa kecuali pergi mengundi ya, ataupun buat demonstrasi. Tetapi itulah ya, kita perlukan lebih ramai ahli politik negarawan, sebab yang paling penting adalah masa depan Malaysia. Kita nak ke mana? Dan satu lagi, apabila kita sebagai Perdana Menteri membuat apabila mengumumkan ya plan pemulihan dan sebagainya, itu bukanlah hak parti ya. Itu adalah hak kerajaan Malaysia, iaitu ianya merupakan satu dasar, satu perkara yang telah digazetkan kepada rakyat. Maka sekiranya kita ada pemimpin yang baru, Perdana Menteri yang baru, kalau ada perubahan mestilah menghormati dan juga membuat sesuatu perubahan itu hanya sedikit sebanyak untuk penambahbaikan dan bukan semata-mata kerana itu Perdana Menteri yang lama. Okey, itu adalah satu tanggapan yang kurang tepatlah dan juga tak baik sebenarnya, kerana apa yang telah digazetkan, telah yang diumumkan kepada rakyat adalah hak milik rakyat dan negara. Banyak analisis yang melihat kepada siapa yang bakal menduduki jawatan nombor 1, siapa pasukannya dan juga bagaimanakah bentuknya nanti untuk membentuk sebuah kerajaan yang baru. Akan tetapi Dr. Sharifah Syairah, daripada segi politik, bagaimana, adakah saiz kabinet itu juga akan menentukan bagaimana efisiennya kerajaan itu berfungsi di masa akan datang dalam tempoh 1 tahun setengah ini, dan juga bagaimana perlunya juga penambahbaikan dan juga reformasi daripada segi saiz pentadbiran sebuah kabinet itu juga di masa akan datang, dan juga meletakkan individu yang tepat dengan kepakaran tertentu, kerana ramai yang melihat kepada prestasi beberapa menteri yang tidak perlu diragui keberkesanan mereka melakukan tugas dalam kabinet yang lepas. Justru untuk kabinet yang akan datang, bagaimana percaturan itu perlu lebih serius, bukan kepada melihat kepada bilangan sokongan dan juga bilangan ahli parti dan sebagainya. Ya, kalau untuk lantikan, perlulah lantikan yang utama adalah keupayaan ya seseorang pemimpin untuk melakukan tugas. Sebab seperti yang saya cakap tadi, saya rasa semua orang faham ya bahawa jawatan itu adalah amanah ya, dan juga tanggungjawab. Ini selalu saya nak sambut sikit ya, Dr. Madeline cakap pemimpin wanita selalunya dilihat ya dari sudut amanah dan juga tanggungjawab. Sebab tu ada kadang-kadang tu pemimpin wanita yang reluctant ya untuk pegang sesuatu jawatan kerana tanggungjawab tu berat. Dan saya amat berharaplah ya selepas ini Perdana Menteri lebih ke arah apabila memberi jawatan kepada menteri-menteri dan juga timbalan menteri adalah memang satu-satunya harapan dan juga ianya qualified ya, menteri-menteri itu qualified untuk memegang jawatan tersebut. Oleh kerana itu saya amat ingin ada banyak lagi harapan saya, tinggi lagi harapan saya untuk Perdana Menteri yang akan datang ini mengambil kira ya kepakaran para member of parliament, tidak mengira parti, yang paling layak untuk memegang jawatan-jawatan menteri yang terutama yang penting. Dan mungkin juga ada ya keluhan rakyat bahawa terlalu ramai ya menteri dan timbalan menteri, mungkin juga boleh dikurangkan dari segi itu. Dan bagaimana sebenarnya Dr. Syairah daripada awal mengatakan bahawa masa untuk kerajaan ini ditubuhkan tidak lama menjelang PRU yang ke-15 apabila pandemik berakhir nanti ataupun lebih sudah reda pada ketika itu. Justru ahli parti-parti politik juga tak banyak masa nak buat percaturan dan juga membuat persiapan untuk PRU yang ke-15. Jadi kalau berbincang pada malam ini untuk memastikan dan juga memberikan sokongan kepada individu tertentu, bagaimana mereka perlu memikirkan
apa yang berlaku pada hari ini tidak memakan tuan pada PRU yang ke-15 nanti? Dia kalau bagi saya lah ya, ini sebagai rakyat biasa, kalau tak ikhlas ya bila buat percaturan tu, dia lebih mementingkan parti, mementingkan masa depan diri sendiri. Okey, ianya akan nampak jelas ya dari mata rakyat, di mata rakyat. Maka janganlah ya hanya memikirkan ke arah itu, sebab sekarang ni kita perlukan fikirkan survival negara ya, sebab sekarang ni kita dalam krisis. Dan perlulah lebih objektif dan lihat betul-betul dari sudut ini. Memang prestasi, saya rasa inilah peluang ya kepada semua parti-parti politik untuk menunjukkan keikhlasan berbakti kepada rakyat dengan mengadakan political marketing ataupun pemasaran politik yang bersifat berintegriti tinggi dan juga bersifat negarawan. Inilah masanya, sebab sekarang ni kita tengok okey dah gentleman, semua orang banyak gentleman lah, gentlewoman sikit saja. Okey, semua orang Tan Sri dengan secara gentlemannya meletak jawatan dan juga memberi ucapan yang begitu negarawan ya, bersifat negarawan ya. Dan ini adalah satu legasi yang baik, iaitu memberi kuasa, meletakkan jawatan apabila pada masanya dengan secara terhormat dan juga dengan secara negarawan. Ya. Ramai yang melihat bahawa bakal Perdana Menteri akan datangnya dari parti UMNO. Bagaimana UMNO sudah belajar cukup banyak daripada kekalahan ketika PRU 14 dan bagaimana mereka kalau mengetuai sesebuah kerajaan, mereka perlu mengotakan janji yang mereka sudah berubah daripada dahulu. Bagaimana itu dapat dilihat, Doktor? Kalau kita tengok ya, yang telah diketengahkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ya, kita ada Datuk Sri Ismail Sabri, kita ada Datuk Sri Hishamuddin ya, dan ini adalah dua calon ya ataupun tokoh yang sememangnya lebih dikenali sebagai buat kerja ya, dan juga lebih dikenal dan bersih ya daripada apa-apa sebarang kes ya, dan mereka ini boleh memang ya diketengahkan. Kita ada dua lah sekarang ni, antara akan ke UMNO ataupun akan kepada Parti Keadilan ya. Okey, Doktor meninggalkan pertanyaan-tanya tanda soal di situ, tapi tak apa, ni baru hari pertama, mungkin banyak lagi diskusi politik yang kita bakal lakukan dari masa ke masa. Datuk Dr. Madeline Burma, kalau hari ini saya mengambil pada angka Bursa Malaysia yang ditutup pada hari ini pada angka, sekejap ya, kalau saya lihat di sini, bursa ditutup pada hari 1502.90 mata, jatuh 0.15% pada hari ini. Jatuh di situ. Tapi bagaimana kita melihat kepada indikator-indikator ekonomi dalam masa seminggu ini dengan adanya vacuum daripada politik dan sebagainya? Adakah ini memberikan kesan yang cukup besar? Kerana betul, pandemik satu perkara, tapi ketidaktentuan politik ini, adakah ianya memberikan impak jangka masa panjang ataupun lebih bersifat hati-hati di kalangan pelabur dan juga dalam pasaran pada kali ini? Ada dua perkara yang sering menjadi indikator ya, yang sering digunakan sebagai petunjuk. Kalau dalam jangka pendek memang bursa lah, sebab dia harian kan. Jadi orang akan melihat itu adalah cerminan reaksi pasaran terhadap apa yang berlaku ya. Jadi kalau kita lihat tadi memang kami memang bila melihat itu, oh this is the indicator. Tapi dalam masa yang singkat ini, selagi seorang Perdana Menteri itu belum diumumkan, sebab pasaran ingin tahu siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri dan siapakah ahli kabinet dia, sebab itu yang menentukan sama dia ni bagaimanakah bentuk dasar dia. Adakah dia ni orang yang mesra pasaran, adakah dia ni orang yang bangsa yang friendly kepada foreign investor, ataupun dia lebih mengutamakan rakyat. Jadi benda ini saya rasa ketidaktentuan itu masih lagi akan berlegar seperti apa yang Zul katakan tadi, berjaga-jaga tu masih ada until and when the announcement is back, because yang berlegar sekarang dalam media sosial adalah ramai orang yang jadi expert
menjadi Pak Nujum, Mak Nujum semua sekarang. So tapi at the end of the day, the reality is that apabila announcement dibuat nanti, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena macam kita katakan, kita perlu ramai negarawan di negara kita, dan kita sebagai rakyat juga perlu akur dengan yang diterima, sebab kitalah yang menentukan negara ini, bukan orang lain. So because economy is really, because yang saya amat sedih, pagi tadi saya dah menerima berita Fitch rating menurunkan KDNK kita, keluaran dalam negara kasar kita, ke zero ni sifat 0%. So menunjukkan kurang kepercayaannya kepada keupayaan kita untuk meningkatkan ekonomi. So ini perlu diambil sebagai satu iktibar. We need to rise above that. Itu yang penting. Doktor, mungkin kita dapat fahami sentimen ataupun masyarakat khususnya di Sabah dan juga di Sarawak. Sarawak akan ada pilihan raya negeri akan datang. Percaturan politik juga dilakukan dengan penuh harmoni dan juga penuh berhati-hati juga. Tapi rakyat, macam ramai rakan-rakan saya orang Sarawak tak dapat balik Sarawak dah setahun lebih dah kerana sekatan perjalanan dan sebagainya. Justru mungkin ada pandangan dan juga perspektif yang lain yang perlu kita fahami dari Sabah dan juga Sarawak dengan percaturan dan juga apa yang berlaku pada hari ini. Apa harapan mereka kalau kita dapat fahami? Okey, satu, Sabah dengan Sarawak agak berbeza sebab seperti tadi Sarawak memang saya menengok dalam banyak WhatsApp saya, semuanya berhati-hati melihat perkembangan apa yang berlaku di peringkat federal ini, sebab satu ialah election, sebab mereka ingin tahu GPS ataupun parti politik Sarawak tu di mana hala tuju dia. Adakah dia akan menyokong siapa yang akan menjadi pemimpin yang akan datang ini, ataupun dia ada keberanian untuk keluar kalau dia tidak bersetuju. Sebab dia pun juga perlu ada political survivalnya sendiri. Sabah dan Sarawak ini agak unik dari segi itu. Tapi itulah saya, seperti ramai orang Sabah dan Sarawak yang lain juga, saya ingin melihat pembaharuan lah. Kenapalah tidak ada nama dari pemimpin daripada Sabah atau Sarawak yang diangkat selain daripada hanya sebagai menteri, jadilah timbalan Perdana Menteri ke, dan kalau tidak Perdana Menteri pun apalah salah. Tapi seperti yang Dr. Sharifah katakan dan juga Zul katakan, UMNO is the kingmaker and also maybe PKR dan sebagainya. Tapi itulah harapan saya, kalau nak ada perubahan, berilah peluang juga kepada Sabah dan Sarawak. Adakah kalau sekiranya diletakkan seorang timbalan Perdana Menteri daripada Sabah atau Sarawak memberikan impak yang besar baik di Putrajaya maupun di kedua-dua buah negeri ini dalam landscape politik pada pandangan Datuk? Okey, ini dari pandangan seorang yang bukan ahli politik saya bercakap ini. Okey, bagi saya daripada apa yang saya bercakap di bawah itu, memang dia kata dah lebih 60 tahun bagilah peluang selain daripada hanya memberi apa kata orang menjadi menteri saja. Memang itu kita tidak nafikan. Sebab bagi kita sebagai timbalan Perdana Menteri itu melihat satu peluang yang baik bagi Sabah dan Sarawak untuk membawa agenda negara, because satu daripada masalah yang besar di negara kita yang ketidakseimbangan ini masih tidak diselesaikan lagi. Kedua, kadar kemiskinan yang tinggi, dan Sabah dan Sarawak, kalau kita tengok Sarawak daripada kalau kita lihat daripada 10 daerah termiskin di Malaysia, 7 datangnya daripada negeri Sarawak. Dan negeri Sarawak adalah negeri yang antara yang terbesar dan juga mempunyai kekayaan negara. Tapi di mana silapnya, mengapa negeri Sarawak tidak boleh, Sarawak atau Sabah? Why don't we experiment with it? Beri peluang. Mungkin kami dengan gaya politik Sabah dan Sarawak yang lebih bersifat harmonis, yang lebih bersifat instead of tawar-menawar, instead of negotiation, mungkin bersifat rundingan. Itu agak berbeza dengan tawar-menawar. So, berbeza sebab kami ni mungkin cara berlainan sedikit. Tetapi a lot of people say, itu hanya, dia kata lama lagi, itu hanya impian. Tapi saya percaya bahawa mimpi boleh menjadi kenyataan. Dr. Sharifah Shairah, bagaimana Sabah dan juga Sarawak? Itu juga dilihat kesepakatan GPS dan sebagainya dengan pelantikan ada Menteri Kanan. Tetapi untuk mendapat nombor dan sebagainya, apa yang boleh mengikat mereka lebih dalam membentuk sebuah kerajaan? Sudah tentu dari segi pembangunan Sabah dan Sarawak, dan juga tawaran sebagai menteri dan juga timbalan menteri, ianya adalah satu perkara yang perlu difikirkan.
dan tak bolehlah apabila hendak meraih sokongan barulah nak menawar, tapi selepas itu dilupakan isu Sabah dan Sarawak. Dan ianya satu perkara yang perlu sentiasa ya, kalau menjadi Perdana Menteri Malaysia, perlulah ya sentiasa memastikan disebut Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan kalau kita tengok dari segi peluang ya, mungkin kita ada pelbagai dipanggil andaian di sini. Ada andaian 1, siapa yang diperdiri Perdana Menteri, andaian 2 dan andaian 3. Dan yang paling penting itulah andaian-andaian ini memang akan berlega kepada personaliti-personaliti yang memang kita telah kenali. Tapi itulah yang paling penting adalah harapan menggunung ya daripada rakyat yang amat sekarang ni memang dalam keadaan yang rentan ya, dan dari segi ekonominya, dari segi kesihatan mentalnya, sosialnya dan juga terutamanya dari segi kesihatan di hospital dan sebagainya.